Okay, camera ready? Hey guys, so bertemu kembali kita di episod baru Kak Min. Episod hari ni special sikit sebab Kak Min nak explore hantu lokal. So, pada you guys yang baru sampai ke channel Kak Min, hello! Kak Min just nak bagi tahu siap-siap ya, Kak Min bukan influencer, Kak Min hanya content creator kecil-kecilan ya. So, kalau korang yang jenis nak dengar cerita hantu universal, universal, selamat datang ke channel Kak Min. Okey lah, so untuk episod hari ni Kak Min nak sembang tentang hantu balan-balan. Balan-balan bukan belon-belon ya. Pada you guys yang duduk di Sabah, terutama di daerah Kota Belud, mesti tahu pasal hantu balan-balan ni kan. Kalau nak share, jangan malu-malu, jangan segan, komen saja di bawah, okey? Untuk pengetahuan korang, hantu balan-balan dan penanggal ni sama je, satu spesies pun. Hantu balan-balan ni kalau ikutkan bukan ada dekat Malaysia je sebenarnya, tapi dekat semua negara pun ada. Cuma perbezaannya hanyalah pada nama dan juga ilmu yang dituntut. Sebagai contoh, dekat negeri Kedah, balan-balan ataupun penanggal ni dipanggil sebagai tenggelong. Manakala di negeri Sarawak pula dipanggil sebagai engkalan. Tetapi di Bali, Indonesia terdapat spesies yang sama juga. Ianya dikenali sebagai liak. Di Thailand pula ia dipanggil sebagai krasui. Kalau dekat Laos, diorang panggil sebagai kasu atau fikasu, bukan Pikachu. Dan di Kemboja dipanggil sebagai ap. Dekat Filipina, orang dekat sana panggil hantu balan-balan ataupun penanggal ni sebagai wak-wak. And dekat Filipina tu, agak popular di kawasan Visayas, terutama di kawasan barat Chapis, Iloilo dan Antique. Kalau nak diikutkan apa yang dimomokkan oleh orang-orang tua dahulu, biasanya orang yang mengamalkan ilmu dan menjadi balan-balan ni selalunya orang perempuan lah. Tetapi ada juga orang lelaki. Well, tujuan dia berbeza. Ada yang nak kekal muda, ada yang nak kekal cantik, atau untuk perlindungan diri seperti kebal. So, macam Kak Min cakap lah, biasanya orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni kebanyakannya niat dia adalah sama je. Pusing-pusing situ juga niat dia. Jadi, siapa sebenarnya balan-balan ni? Like, memang hantu ke apa? Well, basically balan-balan ni sebenarnya manusia yang sama je macam kita. Cumanya malam tu dia bertukar jadi hantu. Dan ilmu yang dituntut ni biasanya akan diwarisi secara turun-temurun. So, technically boleh dikatakan sebagai saka. So, apa sebenarnya yang balan-balan ni cari selepas menanggalkan badan dan kepalanya? Mengikut cerita penduduk, dikatakan yang hantu balan-balan ni sebenarnya gemar mencuri janin. Sama ada janin yang masih di dalam perut atau yang sudah keguguran. Senang cerita, diorang ni nak makan darah lah. And ada satu kisah yang dikatakan pernah terjadi di kawasan perkemahan yang terletak di Melangkap, daerah Kota Belud. Pada satu malam, ada sebuah keluarga yang dikatakan sedang di dalam perjalanan untuk ke Kota Kinabalu. Di dalam kereta itu ada si ayah, si ibu yang sedang syarat mengandung dan dua orang anak mereka. Pada waktu itu, si ibu ni dikatakan tak tahan sangat nak membuang air kecil. Jadi disebabkan kiri dan kanan jalan pada waktu itu hanyalah hutan, si ibu ni tiada pilihan untuk membuang air kecil di dalam semak. Jadi semasa dia membuang air kecil di dalam semak tu, si ibu ni perasan ada pergerakan di tepi-tepi semak tu. Jadi selepas selesai saja ibu ni membuang, si ibu ni perasan yang banyak darah keluar dari kain yang dipakainya. So bila cek, dikatakan anak yang sedang dikandungnya tu terasa hilang di dalam perut. Wow. Ini hanyalah kisah yang pernah disebarkan pada satu masa dululah. Sahih atau tidak, wallahualam. So, macam mana nak tahu orang yang mengamalkan ilmu untuk menjadi balan-balan ni? Like, ada ke spesifik karakteristik? Macam apa yang saya cakap sebelum ni, mereka ni semua sama je macam kita di siang hari. Tapi, kalau kita boleh tengok dengan teliti, kita boleh perasan. Yang pertama, mereka dikatakan mempunyai garisan leher yang sangat dalam. Maybe disebabkan proses penanggalan kepala tu dengan badan. Tapi janganlah pula salah faham kalau korang nampak kawan korang si leha tu yang kebetulan ada garis leher. Jangan mana-mana picop dia penanggal pula. Tapi ada juga orang cakap yang cara untuk mendedahkan identiti si penuntut ilmu balan-balan ni adalah dengan menterbalikkan tubuhnya. Dan dengan itu, apabila kepala penanggal kembali bercantum semula dengan tubuhnya, ia akan bercantum secara terbalik atau kepala dia menghadap ke belakang, manakala badannya pula menghadap ke depan. Maka dengan itu kita akan tahulah siapa pengamal ilmu tersebut. Based on apa yang orang-orang tua cerita juga, nak mendajalkan balan-balan ni pun senang je.
Selepas mereka meninggalkan badan mereka, ini kalau ada yang berani lah orang tua-tua ni kata tuang serpihan kaca dalam lubang tengkuknya, which is technically dia akan mencederakan organ-organ dalaman balan-balan ni ataupun penanggal apabila ia kembali bersambung dengan tubuhnya kemudian. Jadi apa sebenarnya yang ditakuti balan-balan ataupun penanggal ni? Dikatakan mereka ni takut dengan bawang putih dan garam. Balan-balan ni juga akan mengelakkan diri mereka daripada pisau belati, cahaya, cuka, rempah ratus, daun mengkuang dan ekor ikan pari yang dibuat sebagai cemeti. Macam-macam So, what do you guys think? Kalau korang sendiri ada experience ataupun mungkin korang ada cerita dekat kampung korang yang pernah terjadi ke, jangan lupa share dekat komen bawah, okay? Baiklah, pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa like dan share. Dan pada anda yang baru mendarat dekat channel Kak Min ni, jangan lupa untuk subscribe kalau nak dengar cerita hantu best-best. Sebab Kak Min punya cerita hantu ni universal tau. So, Kak Min rasa itu saja untuk hari ni. Okay guys, so stay tune dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya, okay? Bye-bye!